Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm waftah alaina abwaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahhil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassira kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbingkan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang selamat, jalan yang menyampaikan kita kepada rahmat-Nya. Alhamdulillah. Kita di pagi yang barakah dan yang mulia ini, kita nak bermula dengan satu kitab yang ringkas, yang pendek, tajuk Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disusung oleh seorang ulama Mesir di sana, yang masyhur dengan kata Ahmad Ad-Dardir. Kitab yang dinama dengan Kharidah Al-Bahiyah. Supaya kita berkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama menyampaikan hadiah pahala bacaan Ummul Quran kita kepada pengarang dan kepada para ulama yang lain, khususnya kepada guru-guru kita dan juga ibu-ibu, bapa-bapa kita, kepada saudara kita muslimin muslimat yang telah mendului kita kepada rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan barakah mereka itu Allah ajarkan kepada kita apa yang kita belum pandai, belum tahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi manfaat, memberi faedah kepada kita apa yang dia ajar kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barik sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Barik wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekhul Faqih Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Itu dia masuk letak baris silap. Yang betulnya Ahmadu bukan Ahmada, Ibnu bukan Ibni. Kerana kita maklum di dalam bahasa Arab Ahmad itu diantah bayan pada Asy-Syaikh Al-Faqih. Asy-Syaikh Al-Faqih jadi fa'il bagi qala, itu Ahmadu, dan Ibnu jadi sifat bagi Ahmadu. Muhammad jadi mudhafun ilaih, kita dapat kepada Ad-Dardir. Yang betulnya qala Syekhul Faqih Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir. Maknanya telah berkata Asy-Syaikh Al-Faqih. Bila kata Syekh, seorang yang sampai kepada peringkat kelebihan kemuliaan, iaitu jadi seorang guru yang mulia. Al-Faqih, seorang yang alim di dalam ilmu fiqh, di dalam ilmu furu', dia sangat alim, kata faqih. Mana pengarang kita ni seorang daripada ulama fiqh, nama dianya Ahmad bin Muhammad. Dia nama Ahmad, ayah dia ni anak lelaki bagi Muhammad Ad-Dardir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meredainya. Itu pun kalau mengikut kita tengok di segi dia kata bahasa Arab rahimahullah, dia kena kata semoga Allah merahmatinya. Kalau meredainya kena kata radhiyallahu anhu. Tak begitu? Kalau dalam tajuk kita tarjamah ke rahimahullah, mudah-mudahan ataupun semoga Allah merahmatinya, memberi rahmat kepadanya. Kebiasaan kaedah sudah jadi lumrah bagi ulama, bila sebut sahabat, sunat kita, dia kata sunat kita taradhi, iaitu kita mendoa minta Allah meredai dengan kata radhiyallahu anhu. Bila sebut para ulama, sunat kita
mendoa supaya Allah merahmati mereka dengan kata rahimahullah. Itu bukan lazim. Kita boleh nak taradhi kepada ulama. Boleh kita nak kata kepada Imam Syafi'i khususnya, kita kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Boleh. Kita minta Allah meredainya. Cuma kat sini oleh kerana bahasa Arab tu rahimahullah, bahasa kita kena semoga Allah merahmatinya. Imam Ad-Dardir dia mengarangkan, menulis tajuk akidah berbentuk nazam, bentuk kalam yang disusun dengan ada wazan dia, ada wazan, ada timbangan dia, ada irama dia. Nama dia puisi bahasa Arab, bentuk puisi bahasa Arab supaya mudah dihafaz. Nak hafal mudah, orang-orang hafal ni dia suka mudah hafal cara bentuk puisi, kerana dia ada wazan, ada irama, mudah kita gerak irama tu, mudah ingat. Maka nazam dia ni, bahar dia dipanggil, wazan dia tu, bahar dia nama bahar rajaz, nama dia yang paling mudah di dalam bahar syair, bahar rajaz. Wazan dia khasa 6 kali mustaf'ilun. Mustaf'ilun 3 kali di separuh bait, 3 kali di separuh bait pula. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. 6 kali mustaf'ilun jadi satu bait. Kalau mustaf'ilun 3 kali saja potong setengah, nama dia bait itu bait yang disyatarkan, nama masturur rajaz nama dia. Walau bagaimanapun kita di sini bait dia penuh. Bait yang pertama Imam Ad-Dardir kata, yaqulu raji rahmatil qadiri ay Ahmadul masyhuru bid-Dardiri. Yaqulu ra mutaf'ilun, asal dia mustaf'ilun, itu dia ada buang panggil. Jadi mutaf'ilun, ji rahmatil mustaf'ilun, qadiri mutaf'il, bualun. Itu kita kena belajar di dalam ilmu arud. Maksudnya berkata oleh seorang yang mengharapkan rahmat Tuhan yang maha berkuasa. Siapakah yang mengharapkan rahmat Tuhan yang berkuasa? Iaitu Ahmad, namanya Ahmad, yang dikenali, yang masyhurnya dengan kata Dardir, Ahmad Dardir. Dia katanya ni maqulul qaul, alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. Segala puji bagi Allah, segala sebutan baik, kata-kata yang menunjuk di atas kebaikan seseorang, itu nama dia puji. As-sana'u bil jamili, kita sebut dengan kebaikan, keelakan bagi seseorang. Maknanya segala puji bagi Allah, sebut-sebut baik adalah tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah yang kata segala puji itu tertentu bagi dia bersifat dengan maha tinggi. Maksud dengan maha tinggi iaitu dia tidak terlepas daripada segala apa yang dikatakan kekurangan, apa yang disifat oleh kufar, orang-orang yang kufur. Orang-orang kufur mengatakan dia mempunyai isteri, mempunyai anak, semua kekurangan dia terlepas daripadanya. Al-Ali, yang tinggi sifatnya, yang tak hubung kait dengan apa kekurangan. Itu Allah yang dipuji. Al-Wahid, lagi pula Maha Esa. Dia satu, tunggal, tidak ada Tuhan yang lain, dan dia tidak boleh dikodarkan. Dia bukan berukuran dengan ukuran yang tertentu. Satu Allah, pada zat ada dua erti. Satu, zat dia tidak berukuran, tidak berkodar. Nak kata berbetangan dengan panjang, berbetangan dengan tebal, berbetangan dengan lebar, tak. Dia tidak tebal, tidak lebar, tidak panjang. Perkara yang berbentuk bersifat dengan sifat tersebut, ada panjangnya atau ada tebalnya, ada lebarnya, perkara itu dinamakan jisim. Perkara itu dinamo dia bersifat dengan kam muttasil pada zat namanya. Di dalam istilah ilmu usuluddin, ilmu makulat, nama dia kam. Bila perkara yang bersifat dengan panjang, panjang yang ada pada dia itu nama dia kam muttasil. Itulah ulama kita kata, bila kata satu Allah, ibarat daripada ternapi kam muttasil pada zat. Apa arti ternapi kam muttasil pada zat? Artinya zat dia tidak bersifat dengan panjang, boleh dipotong, boleh dibahagikan. Zat dia tidak bersifat dengan tebal, zat dia tidak bersifat dengan lebar buka. Dan satu daripada makna satu pada zat, dengan mana tidak ada zat yang lain daripada Allah yang bersifat dengan ketuhanan. Tak ada Tuhan yang lain daripadanya. Allah saja yang bersifat dengan ketuhanan. Allah sajalah jadi Tuhan, Rabbul Alamin. Satu segi. Dan juga di sana satu Allah pada sifatnya. Nisbah sifat, tidak ada sifat bagi yang lain seperti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bagi Allah sifat yang berbilang-bilang, qudrat yang berbilang-bilang, iradat yang berbilang-bilang, ilmu yang berbilang-bilang, tak ada. Allah bersifat dengan satu sifat ilmu, satu sifat kekuasaan, satu sifat pendengar, satu sifat pelihat, satu sifat hayat. Dia tidak bersifat dengan berbilang-bilang iradat, berbilang-bilang ilmu. Bersalahan bagi satu firqah yang sesat. Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai banyak iradah. Allah mengadakan langit dengan satu iradah, Allah mengadakan bumi dengan satu iradah, Allah kehendak hujan dengan satu iradat yang berbilang-bilang. Itu tak betul. Allah mempunyai berbagai banyak kudrat, itu tak betul. Di dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, Allah satu saja pada sifatnya. Tidak ada di sana sifat yang sifat bagi makhluk yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah satu saja, tidak berbilang.
dan juga satu pada perbuatan. Semua perkara yang ada lain daripada Allah, tidak ada yang lain daripada Allah yang mengadakannya, yang menciptakannya. Allah saja yang menciptakannya. Itu mana satu perbuatan. Itu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dengan wahdaniyah. Kita sifat Allah dengan kata wahid. Wahid itu Allah yang esa, Allah yang tunggal. Sifat dia kalau cara bercakap bahasa Arab, sifat dia ialah wahdaniyah kalau cakap dengan bahasa Arab. Adapun wahid bukan sifat. Wahid itu Allah yang bersifat dengan wahdaniyah, Allah yang bersifat dengan keesaan. Al-alim, yang mengetahui, dia yang tahu semua perkara. Al-fardi, yang esa. Al-ghani, yang terkaya, yakni yang tidak berhajat kepada segala makhluk dia. Dia terlepas daripada yang lain, semua perkara yang lain dia tidak hajat. Itu makna Allah ghani, yang kaya. Kalau bahasa tu lebih tepat lagi, yang terkaya, yang dia tidak hajat kepada mana-mana, kepada siapa-siapa pun. Al-majid, yang mulia. Wa afdalus salati wat taslimi ala nabiyil mustafal karimi, dan seafdal selawat serta salam, yakni dan seafdal salam, kedua-dua itu diminta, yakni kami minta, saya minta ke atas junjungan Nabi yang terpilih lagi yang mulia. Mintalah Allah bagi kepada Nabi Al-Mustafa yang dipilih, yang terpilih, Al-Karim, yang sangat mulia, Nabi yang ada kelebihan, ada karamah yang banyak, yang tinggi, iaitu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, penghulu bagi orang-orang yang terdulu dan penghulu bagi orang yang terkemudian. Ahabbin nas ilaina, sekasih-kasih manusia kepada kita, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang, penulis, musannif, dia mengucap selawat dan salam kepada Nabi dengan bentuk nazam, dengan kata wa afdalus salati wat taslimi, selebih-lebih setinggi-tinggi selawat dan setinggi-tinggi salam saya mengucap minta Allah bagi kepada Nabi Al-Mustafa wa alihi wa sahbihi al-athhari, dan keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maklum keluarga Nabi yang yang didoa ini, yang masuk di dalam selawat ini, iaitu kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib. Anak cucu Hashim, anak cucu Muttalib. Di sana ada Banu Abdi Syams, ada Banu Naufal, yang sama rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ulama kita dia tidak masuk di dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dua kabilah itu dia berseteru dengan Rasulullah, dia menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banu Hashim, Banu Muttalib, dua keturunan ini, dua kabilah ini dia bantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu keluarga Rasulullah dihubung rapat, dibangsakan kepada Rasulullah, dia keluarga Rasulullah. Bila itlaq kata keluarga Rasulullah, iaitu anak cucu Hashim dan anak cucu Muttalib. Wa sahbihi, dan sahabatnya, kawan Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Rasulullah tak sama dengan yang masyhur dengan sahabat kita. Bila kata sahabat Rasulullah, dia ada makna khusus pada istilah, iaitu mereka yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nama sahabat. Tak mesti kena jadi kawan seperti kita. Kita nak panggil sahabat kena berkawan lama, kena kenalan lama, kena makan bersama, kena rasa cinta, duka dan suka bersama, baru kata kawan. Kalau semata kena di pasar malam, kena di supermarket umpamanya, itu tak dipanggil kawan. Adapun nisbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjumpa dengan Rasulullah serta dia beriman dengan Rasulullah, sabit dah kelebihan sahabat, dia dapat dah title sahabat. Boleh dah kelebihan, kata siapa jadi sahabat Rasulullah ada kelebihan, dia dapat dah title tu. Itu nama sahabat pada istilah. Setengah ulama dia syarat lagi kena mati di atas iman. Yang sebenarnya mati di atas iman bukan syarat nak nama sahabat. Mati di atas iman syarat nak kekal sahabat. Sahabat tu bila beriman, bila jumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, nama sahabat. Kalau dia mati di atas iman, kekal sahabat sampai mati. Kalau mati di atas kufur, dia sahabat separuh jalan, hilang kesahabatan dia, tak dapat kelebihan sahabat. Sahabat Rasulullah, walaupun dia jahil, walaupun dia tidak mempunyai ilmu yang tinggi, yang banyak, tetapi dia dapat kelebihan kerana dia bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita nak timbang dengan kita. Walau kita kata kita di masa korun yang terkemudian ada yang lebih alim daripada sahabat, yang lebih banyak ibadat daripada sahabat, sekalipun orang yang dapat gelaran, dapat title sahabat lebih tinggi daripada kita. Lebih lagi sahabat Badriyin yang hadir peperangan Badar, itu sangat-sangat lagi lah. Itu ada Rasulullah cakap khusus terhadap mereka, iaitu Allah ampun dosa mereka yang terdulu dan terkemudian. Seolah ada hak istimewa kepada mereka. Itulah sahabat. La siyama rafiquhu fil ghari wa sahbihil athari, dan sahabatnya al-athhar yang suci-suci, yang bersih-bersih. Athhar jamak daripada tahir, segala yang bersih, segala yang suci. Itu pun kalau kita nak halus di dalam tarjamah nisbah dengan ilmiah, kalau kita sebagai pelajar dan kita ke arah ilmu, kita nak jadi seorang ustaz, kita nak jadi seorang guru, pastilah kita kena halus di dalam tajuk ilmu. Tak begitu? Kalau kita dengan secara kita orang awam, itu tak ada problem sangat. Sebab
Orang awam dia nak ambil kesimpulan saja. Kita orang ilmu, kita kena sebelum daripada kesimpulan, kita kena ada kaedah, kita kena dengan kesimpulan kita dengan bentuk ilmu, dengan kaedah ilmu. At-tahar itu asal dia daripada perkataan mana? Itu kita kena tahulah. At-tahar, perkataan itu perkataan jamak. At-tahar mufrad dia, kalau satu dia kata macam mana? Satu dia tahir. Tahir itu nama dia isim wasaf, bukan sigat mubalaghah. Bukan sigat mubalaghah. Iaitu suatu yang bersih, suatu yang suci, itu tahir nama dia. Bila at-tahar, segala yang bersih, segala yang suci. Perkataan amat itu menunjuk di atas mubalaghah, menunjuk di atas melampau, sangat-sangat bersih. Sangat-sangat bersih. Itu kalau di segi bahasa, kaedah Arab dia panggil sigat mubalaghah, kena datang dengan satu bentuk lagi, satu bentuk. Bandingnya kita kata dharib. Dharib seorang yang memukul. Kalau kata darab, seorang yang sangat-sangat memukul, kita jangan masuk dekat dengan dia, dia selalu pukul orang. Kalau kata darab. Kalau kata tahir, seorang yang bersih, suatu yang bersih. Kalau kata tahar, suatu yang sangat-sangat bersih, yang amat bersih. Oleh itu kat sini kalau nak lebih tepat, tak ada amat lah. Al-athhar, sahabat-sahabat yang bersih-bersih, yang suci-suci daripada kekotoran dosa. Itu di satu segi. Dan boleh juga at-tahar boleh jadi dia jamak daripada perkataan tahrun. Tuhrun makna bersih, tapi makna asalnya bersih, dikanakinya yang bersih juga. Walau bagaimanapun asal perkataan dia bukan menunjuk di atas mubalaghah. Perkataan menunjuk di atas makna biasa. Mana sahabat-sahabatnya yang bersih-bersih. Masuk akal dua, bersih-bersih itu makna jamak. Sahabat-sahabatnya yang bersih-bersih. La siyama, apatah lagi, lebih-lebih lagi, tak sama pula, yakni lebih-lebih lagi, sama telah pula. Itu makna bahasa kami kat sana. La siyama, sama telah pula, lebih-lebih lagi, tak sama dengan bila kata la siyama ni, yang selepas pada la siyama ni tinggi, hak belum daripada la siyama ni rendah sikit. Itu bahasa kita nak kata macam mana? Macam beginilah. Terima kasih kepada pengurusi majlis, lebih-lebih lagi yang di Pertua Agong. Mana kita nak terima kasih lebih daripada pengurusi lagi dia, sebab dia yang di Pertua Agong. Itu makna, cara bentuk ayatnya macam mana bahasa Melayu tu, wallahu alam. Sampai kat sini dia kata apatah lagi. Apatah lagi dengan mana lebih-lebih lagi lah. Sangat laginya, rafiquhu, temannya, teman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawan dia, teman qaribnya. Rafiq, teman qarib, teman yang selalu bersama dengannya. Rafiq ni kawan yang bersama, selalu tak bercerai dengan dia. Dia ke mana, kawan dia pun kat situ. Kita Melayu kalau bertani, dia bercakap lah kawan rafiq. Rafiq tu bahasa Arab lah, rafiq tu lah. Rafiq, rafiq, kawan rafiq. Kawan hak rafiq ni makna rapat.
Rapak itu kita bercakap bahasa Arab lah. Rapik. Oh ni rapik sungguh, tahu siapa ke dapur. Kawan dia. Ada kawan tak boleh masuk ke dapur, yang masuk kat rumah kat luar saja. Ada kawan rapik tu masuk makan nasi ke dapur sendiri, masak sendiri, boleh masuk ke dalam rumah seperti rumah sendiri. Tu kawan rapik nama dia. Rasulullah kawan yang berserta dengan dia, yang bersama dengan dia fil ghar, itu maksud rafiquhu, kawan yang bersama dengan Rasulullah di dalam gua Hira ketika Rasulullah berhijrah, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lebih-lebih lagi minta Allah memberi rahmat dan memberi kesejahteraan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau orang belajar nahwu di sana, dia ada satu perbahasan lah, isim yang jatuh kemudian daripada la siyama. Adakah dibaca rafiquhu, adakah dibaca rafiqihi, adakah dibaca rafiqahu. Kita hari ni bukan kita nak belajar bahasa, kita nak belajar akidah, isi kandungan dia tu saja. Kita sentuh bahasanya yang hak hubung kait lah. Wa hadhihi aqidatun saniyah samaituhal kharidatal bahiyah. Wa hadhihi, dan aqidah yang bersinar ini saya menamakan al-kharidah al-bahiyah, permata yang indah. Yang sebenarnya begini, hadhihi dalam bahasa Arab nama dia, kita belajar nahwu, nama isim isyarah, isim isyarat, isim yang buat tunjuk. Bahasa Melayu ining, itu, inung, katalah. Yang banyak kita gunanya ining, itu. Kita isyarat dia ada tiga sebenarnya. Kalau yang dekat kita kata ining. Kalau kata yang pertengahan jauhnya itu. Kalau jauh lagi yang di sana, inung kata. Tak ada persuratan inung, tak ada. Maknanya tiga perkara yang kita nak buat tunjuk tu dia ada tiga. Nama isim isyarat kepada qarib, ba'id dan mutawassit, yang pertengahan. Hadhihi diterjemah kata dan ini, isyarat kepada yang dekat, hak muannats. Hadza kalau muzakkar, kalau muannats hadhihi. Hadhihi itu jadi mubtada. Aqidatun saniyah, aqidah itu i'rab dia jadi khabar bagi hadhihi. Saniyah i'rab jadi sifat bagi hadhihi. Kat situ tu satu jumlah, satu ayat yang sempurna cara dia, cukup kat situ. Dengan mana ini ialah satu aqidah yang saniyah, yang elok, yang bersinabana, yang berseri. Itu mana saniyah ambil pada sana. Sana ni sana barqihi, sana tu bersinar. Bahasa Melayu kita pun bersinar, bahasa Arab kata sana. Saniyah yang bersinabana, yang berkelip, yang berseri, yang berseri. Maka hadhihi isim isyarat, dia isyarat kepada mana? Dia kena ada tempat dia tunjuk ini mana.
Kita belajar di mukaddimah kitab, di penduluan kitab. Tilik biasanya pengarang, seorang yang dia nak menulis satu-satu tajuk, seperti nak tulis tajuk akidah, dia sudah susung akidah yang dia nak tulis di dalam zihin dia. Dia sudah susung di dalam kepala dia. Semacam kita nak tulis surat kirim kepada anak ke, kepada ibu ke, kepada bapa, kita sudah himpun dah ayat-ayat yang kita nak bercakap, sudah ada di dalam kepala kita. Cumanya duk kat dalam, tak terbit kat luar. Bila kita tulis, apa yang ada di dalam kepala kita tu kita bawa terbit kat luar ke atas kertas. Bila kita tulis kepada ayah bunda yang ditaati selama-lamanya, ini surat daripada anak anda yang setia. Ini surat, mana surat tak tulis lagi. Surat tak ada lagi, baru nak tulis saja. Maka ini dia isyarat kepada surat yang ada di dalam zihin dia. Itu kata dia isyarat kepada al-alfaz al-mustahdarah fi dhihni, lafaz-lafaz ataupun akidah yang dia sila di dalam zihin dia. Pengarang ni dia kata ni, lafaz aku himpun di dalam zihin aku ialah akidah. Yang aku nak himpun ini, yang ada dalam kepala aku nak mengeluarkan ke atas kertas ini ialah satu akidah yang saniyah. Itu asal pengertian dianya. Kalau dia tulis dulu, dia tulis akidah dulu, khutbah dia tulis kemudian. Dia tulisnya misalnya wallah, dia tulis aqsamu hukmil aqli la mahalah. Kemudian dia baru tulis khutbah, kata wa hadhihi aqidatun saniyah, dia isyarat kepada akidah yang sudah dia tulis. Dengan ringkasnya hadhil aqidah. Ini akidah. Akidah mana? Akidah yang dia sudah tulis atau akidah yang mustahdarah, yang dia bawa hadis, yang sila di dalam zihin dia. Ini kitab akidah ialah akidah, satu kitab akidah, satu kitab yang berbincang tajuk pegangan, tajuk iman. Akidah yang saniyah, yang elok, yang baik, mana akidah yang betul. Akidah, kitab akidah dia yang saniyah ini, yang berseri ini, samaituha, yang saya namakan dia. Samaituha jadi sifat lagi bagi akidah. Sifat yang kedua nama dia, sifat dengan jumlah. Saniyah disifat dengan mufrad. Dia sifat dengan jumlah. Akidah yang saniyah, akidah yang lagi sifat dia lembu, yang gemuk, lembu yang putih, tambah lagi sifat dia gemuk, putih. Akidah yang saniyah lagi pula yang aku menamakan dia, aku beri nama ke dia akidah ini dengan namanya Al-Kharidah Al-Bahiyah. Nama Kharidah Al-Bahiyah, iaitu Kharidah permata, Al-Bahiyah yang indah. Kharidah iaitu permata yang dipanggil lu'lu', permata mutiara. Mutiara ini mana akidah seolah-olah kitab dia ni seolah-olah permata mutiara al-bahiyah, yang indah, yang berseri. Bahiyah pun makna yang ada daw, yang ada dhiya, yang ada cahaya. Kerana pengertian dia, makna dia yang terang, mudah dipaham, seolah ada cahaya, nampak lalu dah. Latifatun, lagi pula itu sifat lagi akidah yang latifah,
asal latifah yang lembut, yang halus, akidah yang lembut, yang nipis. Maksud kat sini maknanya yang kecil. Satu akidah kita akidah yang kecil, saghiratun fil hajmi, yang kecil pada ukurannya, body dia, bentukan dia kecil sangat. Bukan berapa byte saja, 70 byte lebih kurang. Makna sikit sangat je. Kalau kita nak khatam sebentar je kita baca, tak sampai 5 minit. Kita baca terus. Kalau orang Arab 5 minit ni tak payah kita baca begini, kerana dia faham dah bahasa dia. Cuma penting nak ingat je lah. Kalau kita baca bukan susah sangat. Macam kalau kita baca bahasa Melayu lah, terus dalam 10 minit boleh khatam. Tu kita dah panjangkan masa tu. Ada untung ke tak ada untung, tu di atas nilai kita pula lah. Kalau ada untung kita panjangkan. Kenapa tak ada untung? Bagi tahu kan. Kata tak ada untung bapa, kita teruskan khatam selalu, boleh juga. Dia saghirah fil hajmi lakinnaha, tetapinya ini akidah kabiratun fil ilmi, yang sangat besar pada ilmu, tapi isi kandungan dia, isian dia sangat besar. Kerana isian dia akidah yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini musannah dia bukan makna dia memujikan dia sendiri. Ini nama dia masuk di dalam bab nak menggalakkan pelajar, nak menggalakkan orang lain untuk belajar, untuk terima. Bukan dia nak puji kitab dia ni ilmu banyak, kitab dia ni baik. Bukan. Puji diri, angkat diri sendiri dikira salah besar pendakwah agama. Kalau kita orang biasa pun tak boleh, fala tuzakku anfusakum, kita tak boleh mengangkat diri kita sendiri, membersih diri kita sendiri, memuji diri sendiri. Syarat penting, rukun bagi pendakwah, rukun bagi orang alim yang nak menyampaikan, yang bawa agama Allah Subhanahu wa taala, mesti dia bersifat dengan tawadhu'. Tidak ada ulama al-amilin melainkan dia bersifat dengan tawadhu'. Kalau ulama mutakabbirin yang bersifat dengan takabur, itu bukan ulama pendakwah yang sebenar. Itu nama ulama as-su', ulama yang jahat. Ulama itu dia tak boleh nak jadi pendakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu ialah ulama cari kelebihan di dunia saja, dapat title ulama di dunia saja. Di sisi Allah dia tidak dapat kelebihan yang kata al-ulama warasatul anbiya, tak dapat. Kerana anbiya dia mutawadhi'in, khususnya ulama yang makabsaka daripada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sayyidul mutawadhi'in, kemuncak orang yang tawadhu'. Bila ulama yang membawa makabsaka daripada sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kena tawadhu'. Tidak arti terima pesaka daripada Rasulullah, pesakanya tawadhu'. Bila dapat pesaka tawadhu' kepada dia, tawadhu' itu bertukar jadi takabbur, tak boleh jadi. Terima pesakanya kereta, bila boleh kepada dia kereta jadi kapal terbang, tak boleh jadi. Kereta tetap kena kereta lah. Kita terima pesaka kereta, tetap kereta berjalan di atas bumi. Tak boleh kita pergi tambah sayap jadi kapal terbang, tak boleh, hancurlah kapal terbang tu.
nanti hancur sendiri, tak boleh. Terima pesaka kereta, terima pesaka mutu, bawalah dengan cara motosikal. Begitu. Itu syarat orang nak jadi pendakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Dia bila musannaf cakap begini, nampak bentuk dia memujikan diri dia, mengangkatkan diri dia sendiri. Jawab, ini bukan bab memujikan diri, adalah bab nak menggemarkan pelajar, nak menggemarkan orang terima ilmu. Untuk menggemarkan orang terima ilmu, orang mari dengan kita kata saya pandai, tajuk ni saya boleh ajar awak. Bukan makna saya ni saya membesarkan diri saya pandai, bukan. Untuk supaya dia siqah kepada saya, kata boleh belajar, dia pandai. Kalau kata saya tak pandai, pergi belajar dengan orang lain, tak payah belajar, dia tinggal dah lah. Tak payah, tak belajar, nak belajar macam mana ada dia tak pandai. Tu begitu maknanya. Dia ada dua cakap bentuk nampak puji, tetapi dia bukan puji, nak bagi tahu hakikat yang sebenar supaya orang gemar. Ini dia pentingnya di niat seorang yang bercakap, niat penulis, dia niat macam mana, sifat dia macam mana. Kalau dia nak memujikan diri dia, dikira dia salah. Kalau dia nak mensifatkan hakikat, waqi', realiti buku dia, itu tidak dinamakan memujikan diri. Wallaha arju fi qabulil amali wan naf'i minha thumma ghafra zalali. Kita langkah. Takfika ilman in turid an taktafi li annaha bi zubdatil fanni tafi. Takfika, cukup buat kamu, cukup buat untuk engkau mengetahui, sekiranya kamu mahukan sesuatu yang mencukupi. Kerana sesungguhnya ini akidah rumusan ilmu yang mencukupi. Boleh faham tak? InsyaAllah boleh faham. Cukup buat kamu mengetahui, sekiranya kamu mahukan sesuatu yang mencukupi. Begini dia nak kita maksud dia dulu, cara bentuk cakap Arab ni. Sebab tu saya rasa susah sikit lah. Bahasa Arab satu bahasa yang beban di atas kita lah, beban sangat-sangat. Kalau bahasa buat perhubungan ni tidak jadi tak jadi beban, semua tu biasa saja. Tapi bahasa bersurat, bahasa ilmu pula, bahasa yang jadi kaedah, itu bahasa itulah yang berat. Orang-orang yang alim di dalam segi bahasa, yang pandai sampai 15 bahasa, sampai berpuluh-puluh bahasa tu, mereka mengakui bahawa bahasa yang paling tinggi bahasa Arab, dan bahasa yang paling payah kita nak boleh menguasai dia sungguh bahasa Arab lah. Ada saudara kita daripada Malaysia seorang, dia alim, pandai, yang dia boleh menguasai sungguh tak kurang daripada 15 bahasa. Lepas tu kalau yang dia boleh bercakap buat perhubungan ni banyak puluh bahasa. Dia sekarang duduk kerja kat Bangkok, pergi kat Bangkok, Thailand. Orang Malaysia. Dia kata bahasa yang paling tinggi, yang paling sedap, bahasa Perancis,
bahasa Perancis dengan bahasa Arab. Dia kalau dia buat nota apa pun dia bahasa Arab dengan bahasa Perancis lah. Maknanya bahasa Arab yang paling tinggi, bahasa yang paling tinggi. Oleh itu bagi kita yang tak menjinakkan dia, tentulah dia liar daripada kita. Seolah kata bahasa Arab ni bahasa sebagai binatang liar. Kita kena menjinakkan dia hari-hari. Pagi-pagi kita gosok belakang dia, ambil dia mandi, gosok, pegang dia, baru dia jinak dengan kita. Kalau 4 tahun kita jumpa dengan dia sekali, oh dia lari, larilah dengan kita. Kalau seminggu sekali pun dia lari dah pada kita. Kita kena gosok dia, kena tengok dia, baca dia, baru dia jinak dengan kita. Seperti tempat yang seperti ini, kita nak menjinakkan dia macam mana? Nak menjinak mesti kita kena faham kaedah dia, iaitu nahwu dan saraf. Siapa tak faham dua tu pakai liar terus, tak boleh kita nak menguasai. Sebab tu ulama kita tengok di dalam, kalau kita baca kitab tafsir, tak pasti kita kena dapat ulama kita i'rab. Ini jadi fa'ilnya, ini jadi maf'ulnya, ini jadi tamyiznya, asal kataannya, susunannya begini. Tentu dia kena bagi huraian begitu supaya nak dapat faham. Kalau tak tahu i'rab jadi apa, kita tak boleh faham. Seperti kat sini, cuba kita i'rab. Berapa kalimah takfika ilman? Yang mana kalimah apa, mana fa'il, mana maf'ul, ilman, i'rab jadi apa dia? Cuba i'rab saya. Tahu tak tahu i'rab? Kalau tak tahu i'rab memang tak faham, boleh kata begitulah. Tak faham dengan secara tepat. Kalau faham pun betul dengan secara kebetulan, bukan dia faham, kebetulan sahaja. Takfika, takfi fi'il mudhari' kan, kafa yakfi. Fa'il dia dhamir mustati, takdir hiya, kembali kepada aqidah. Kaf isim dhamir, i'rab jadi maf'ulun bih. Bagi takfi. Ilman, ilman i'rab jadi tamyiz muhawwal, nama dia. Tamyiz yang dipaling daripada asal perkataan dia, dia yang jadi fa'il yang sebenar. Dia yang jadi fa'il yang sebenar, tapi bila dibuang fa'il, ditukar dia, dibuang dia, jadi perkataan ayat itu jadi ibham. Jadi payah nak tak faham apa dia ni, tak berapa faham ke? Bila tak faham, didatangkan hak asal ilmu hak jadi fa'il itu sebagai nak menerangkan apa yang kita tak faham. Itu nama dia tamyiz. Isim nasa yang mentafsirkan liman bahama, dia mentafsirkan apa yang kita ibham, yang kita tak faham, yang kita keliru. Kita kata seorang si Abdullah, ayah dia baik, ataupun ayah dia melia. Faham lah? Senang tu, bercakap begitu biasa, senang. Muhammad seorang yang melia keturunan. Faham? Senang. Kalau kita kata begini, Muhammad ya seorang yang melia, itu ada kesamaran. Melia apa tu? Melia keturunan dia ke, melia anak dia ke, ada. Kena data yang kita rasa ibham, bawa mari. Aban, bapa dia melia, atau ibnan, anak lelaki dia yang melia. Tu cakap begitu, nama dia bercakap dengan secara tamyiz, ibham nama. Kat sini kita nak faham, kat sini dia kena buat ayat begini. Takfika ilman, buat ayatnya yakfika ilmuha. Itu asal ayat dia. Kalau ayat tu kita boleh faham dah lah, mudah faham. Ini risalah, ini kitab akidah
yakfika mencukupi akan dikau ilmuha oleh ilmunya. Ilmu dia cukup, engkau tak payah cari ilmu lain, cukup dengan dia dah. Tu makna in turid antaktafi, jika engkau kandak antaktafiya, bahawa cukup. Kalau rasa nak cukup dah, tak mau jadi orang alim besar, tak mau jadi maha guru, engkau tak mau jadi seorang tokoh, cukup dengan ini dah, cukup dengan akidah ini. Kalau engkau rasa nak jadi maha guru, tak cukup lah belajar, kena belajar kitab lain lagi. Itu makna je dia nak ceritanya. Takfika ilmuha, mencukupi akan dikau oleh ilmunya. Ilmu ini akidah, ilmu dia sudah bercukup. Mana semua ilmu akidah dia rumus, dia merakumi semua, dia himpunkan semua. Walaupun nampak kecil je tubuh dia, badan dia, tetapi horsepower dia 213 kuda. Nampak ya, kecil, kereta kecil saja, tapi bila jinjak letak kaki saja, tak sampai 5 detik naik 200. Tu mana cukup dah. Kalau nak kepada tak mau muat keluarga ramai, nak naik 3 orang, cukup lah. Dengan badan kecil, dengan horsepower tinggi, boleh dah, cukup dah. Tapi kalau nak kepada kita keluarga besar, kita nak kepada boleh muat keluarga ramai, kena cari kereta besar lagi lah. Itu maknanya. Oleh itu takfika, asal terjemah dia mencukupi ia ini risalah akan dikau. Dia buat bercukup dah, engkau tak payah hajat pada yang lain. Dia mencukupi, dia ni makna apa dia mencukupi? Ilmu dia. Tu ilman, ilmunya, ilmu ini akidah mencukupi akan dikau. Sebab apa boleh kata ilmu ni mencukupi engkau? Kitab akidah ni, Kharidah Bahiyah ini mencukupi akan dikau. Dia begini mencukupi. Seperti kata Allahu kafi, Allahu hasbi, hasbi Allah, mencukupi aku Allah. Dengan mana tak hajat yang lain. Bila Allah bersama kita, aku cukup dengan Allah, tak hajat pada yang lain. Itu maknanya. Cukup lah. Kitab akidah Kharidah Bahiyah ni cukup bagi kita, maksudnya. Sebab apa? Li'annaha, kerana bahawa sungguhnya ini akidah kitab Kharidah ini bizubdatil fanni tafi. Bizubdah itu ba haraja yang bertakluk kepada tafi yang kemudian daripadanya. Susunan ayat supaya mudah faham, li'annaha tafi bizubdatil fanni, itu susunan ayat dia. Bizubdah itu dia bertakluk dengan tafi. Tafi itu fi'il mudhari', jadi khabar bagi anna, li annaha tafi wafa yafi wafaan, wafaul ahdi. Wafaul ahdi mesempurnakan janji. Li annaha, kerana bahawa sungguhnya ini akidah Kharidah Bahiyah tafi mesempurna ia. Dia bawa datang dengan sempurna, bawa datang tak ada kurang. Itu tapi kalau bayar, dia bayar hutang habis, tak tinggal satu sen pun. Itu makna tafi. Dia mesempurnakan, dia bawa mari ke semua, dia bawa mari keseluruhan. Bizubdatil fanni, dengan rumusan, dengan pati. Zubdah iaitu pati bagi ini ilmu. Isi ilmu yang jadi isi sungguh, nama dia zubdah. Kita tahu kandungan susu. Bila kita perah susu kambing, susu lembu, susu manusia, sama. Kandungan susu itu dia ada di dalamnya air. Berapa persen air? Banyak persen air.
Oleh itu susu bila kita perah, kita masuk di dalam kain kita ni, kain kita bubuh dalam kain, kita cantum dia, kita ambil barang yang berat letak ke atas. Letak boleh 2 jam, 3 jam atau 1 malam. Kandungan itu air je keluar. Habis keluar, tinggal kat dalam, tinggal itu pati susu. Itu yang nama susu sungguhnya. Yang susu sungguh itu nama dia zubdah, nama dia pati, nama dia pati sesuatu dia panggil zubdah. Kalau nasi kita, dalam nasi dia ada saka, ada gula, ada air. Bila kita ambil pati dia yang jadi zat mengenyang tu, ada pati dia khusus. Dia. Itu asal perkataan zubdah nama dia. Maknanya pengarang ni dia mesifatkan, dia menggambarkan kitab Kharidah dia ni begini rupanya. Isian dia cukup, tak payah cari hak lain kalau berasa nak cukup. Sebab apa? Sebab kitab Kharidah ini dia bawa mari tak kurang, sempurna dengan pati bagi ini ilmu akidah. Bizubdatil fanni, dengan pati isi bagi ini ilmu. Tajuk ilmu akidah dia buat mari pati semua. Tak ada hak lebih-lebih. Hak ni pati, isi. Kulit tak ada, rating tak ada lebih-lebihan. Dia buat mari pati ke semua. Tak payah koyak lah, telan semua je hak masak dah, hak masak ke semua. Itu maksud dia. Itu makna cara dia sifat. Gambar dia kita kena tengok hak realiti pula. Kalau kita tengok penjual tu, kita nak beli semualah. Ini minyak wangi bau sedap tak ada di atas dunia. Inilah yang nombor 1. Itu dia berjual, kita kena cuba pula lah. Betul tak betul? Salah begitu. Tetapi ulama Islam, satu daripada rukun nak jadi ulama Islam yang sebenar, dia kena amanah. Dia tak bercakap dusta, dia tak bohong. Amanah terpenting. Kalau tak ada amanah, kita tak boleh jadi pendakwah, kita tak boleh jadi ulama yang warasatul anbiya. Rukun mesti. Adik-adik semua kena jaga amanah. Amanah mesti kena jaga. Kita nak bawa agama, amanah ilmu. Bila kita kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mesti kita ambil perkataan dia 100%. Kalau kita ubah walaupun sedikit, secebis daripadanya, tak boleh dah. Kita kena amanah, kita kena bagi tahu. Kata ini saya ringkaskan, ini saya ambil kesimpulan, saya ada mendahulukan dan mentakhirkan. Mesti kena bagi tahu begitu. Itu amanah ilmu nama dia. Jangan kita ubah-ubah, kita kata ini Imam Syafi'i kata. Itu salah. Tak ada amanah. Wal'iyadzabillah. Ini kerja orang musyabbihah, kerja salafiyah, dia tak ada amanah. Cuba tengok dia tulis di muka surat kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Dia nakal perkataan Imam Subki. Dia ubah, dia kata qala Subki, dengan tak kata dia ubah. Dia potong menjadi ayat jadi hak dia. Kitab Imam Nawawi dia potong, dia kata ini kitab Imam Nawawi. Itu tidak ada amanah ilmiah. Itu tak boleh jadi ulama penyebar agama yang sebenar, tak boleh. Kita cuba tengok ulama kita, bila dia nakal kata Imam Nawawi, di hujung dia kata intaha bitasarruf, dengan dia ringkaskan, dia potong setengah-setengah. Intaha bitaqdim wa ta'khir, dia ada mendulukan ayat yang duduk kat belakang, ayat yang awal dia letak kat belakang supaya mudah dipaham. Dia ambil kesimpulan, dia susun ayat semula. Mesti kena bagi tahu. Itu orang bertanggungjawab jadi orang alim, orang ulama yang sebenar. Kena amanah. Kalau nak puji siapa tak betul dengan wakil, nama bohong pula. Bohong tidak ada amanah. Tidak ada amanah ilmu.
Sangat berat. Kita perkara bukan berat, kita rasa buat menjadi berat kerana kita tak boleh ikut nafsu kita, rasa berat lah. Yang sebenar kalau kita jadi positif, tak ada berat lah. Perkara ni perkara positif dah, bukan perkara negatif. Amanah, benar, ikhlas, ini perkara biasa je, perkara biasa. Yang tak biasa khianat tu lah tak biasa, luar biasa. Tetapi kita perkara luar biasa tu kita rasa ringan, perkara hak biasa tu jadi berat oleh kerana bertentangan dengan hawa nafsu kita. Wal a'yadzabillah. Itu maksud kata takfika ilman in turid an taktafi, mencukupi ini akidah, ilmu ini akidah akan dikau, tak payah cari ilmu, tak payah cari kitab lain. Jika engkau kandak, jika engkau mau, cukup. Sebab dia bawa dengan pati bagi ini ilmu. Wallaha arju fi qabulil amali, demi Allah. Itu silap dalam tarjamah. Sebab kalau demi Allah kena kata wallahi, waw harah qasam, baru kata demi. Adapun kat sini waw harah istinaf atau wa harah amtaf. Pada kata jumlah alhamdulillahi di awal, di pada kata alhamdulillah di bait yang kedua, atas jumlah, di atas jumlah. Jadi waw kat sini ialah waw harah antaf atau waw harah istinaf. Di dalam bahasa Melayu waw harah antaf, waw harah istinaf diterjemah dengan kata dan. Kalau waw harah qasam seperti wattini wazaitun, itu demi. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Wadduha, demi waktu duha. Itu nama dia waw harah qasam, dengan mana aku bersumpah dengan buah tin, dan aku bersumpah dengan buah zaitun, aku bersumpah dengan matahari. Itu bahasa Melayu kata demi. Kalau waw harah atah diterjemah dengan kata dan. Kat sini kalau baca wallaha, tentu waw ini bukan harah qasam. Waw harah qasam dia harah ja. Harah ja isim lepas dia kena khofa. Wallahi, wattini, wasyamsi, tak boleh wasyamsu, wasyamsa, tak, bukan dah wa harah qasam. Wa harah qasam nak kata demi kena wasyamsi, wattini, wallahi, wallahi, watallahi, wabillahi, kena khofa. Isim hak selepas daripada harah qasam. Sebab itulah harah qasam jadi tanda bagi kalimah itu isim. Selepas harah qasam tentu isim, kerana dia satu daripada harah khafa, harah jar. Kita belajar dalam mata ajurmiyah wa hurufil qasami atau wa huruful qasami wa hiyal waw wal ba wat ta. Wallaha arju, Allah kat sini i'rab jadi apa? Wallaha lafaz Allah i'rab jadi maf'ulun bih muqaddam, nama maf'ul muqaddam bagi arju. Asal ayat dia begini, wa arjullaha, dan aku harap akan Allah. Aku harap daripada Allah, aku harap kepada Allah. Itu maknanya. Tetapi kalau cakap begitu dia beri arti satu makna. Bila kata wallaha arju, dia beri arti makna lain pula. Beri pengertian lain pula. Sebab tu dia kata begini. Kalau kata wallaha arju dengan mana? Dan akan Allah sahaja aku harap. Aku tak harap kepada yang lain. Yang aku harap, harap ni mana harapan. Allah sahaja yang jadi harapan aku. Aku nak pohon daripada dia sahaja. Itu mana? Bila aku pohon, aku harap dia bagi. Mana itu mana? Wallaha arju, akan dan akan Allah sahaja aku harap. Harap apa? Harap fi qabulil amali, pada penerimaan amalan ini. Bawa alih lam ni, alih lam ahdi, mana ini, pada amalan ini. Apa amalan ini?
menyusung dan mengarangkan buku Qaridah Al-Bahiyah ini, mengarangkan akidah ini. Tetap nak terima amalan ini, susung ni, aku harap Allah lah terima. Yang ni aku harap kepada Allah saja terima amalan aku ini, amalan mengarang, menulis, menyusung ini. Wan naf'a, itu masuk baris salah. Yang betul wan naf'i, sebab di atas pada kata qabuli, wallaha arju fin naf'i, akan Allah saja aku harap, fin naf'i, pada memberi manfaat, memberi faedah. Itu mana an-naf'i, minha, daripadanya, yakni dengannya. Aku harap Allah sahajalah memberi manfaat dengan ini akidah. Daripada ini akidah, dia panggil min dengan mana ba, minha ay biha. Aku harap daripada Allah saja aku harap pada memberi manfaat dengan dia, dengan ini kharidah, dengan ini kitab akidah. Semua kemudian aku harap akan Allah ghafriz zalali, itu pun atas pada qabuli. Kemudian aku harap akan Allah fi ghafriz zalali. Ghafra itu silap lah, kena baris kat bawah kerana dia harap ataf. Semua ataf atas pada qabuli. Qabuli kasrah, qafat dia kena dia kena qafat. Makna ayatnya begini, wallaha arju fi ghafriz zalali. Itu susunan dia begitu. 3 hak dia harap daripada Allah. Dia harap Allah terima karangan dia ni, amalan dia. Yang kedua, dia harap Allah beri manfaat dengan kitab karangan dia. Yang 3, dia harap Allah mengampunkan az-zalali, kegelinciran. Kegelinciran dia, kesilapan dan kesalahan dia. Hak mana dia salah-salah, hak dia silap, minta Allah beri keampunan. Itu sebagai pendahuluan. Tak masuk kepada tajuk, tak ada isi lagi. Itu tak ada parti lagi, tak ada parti. Hak bukan parti tu pun parti dah. Kulit dia pun kita berat dah nak pikul. Memanglah khutbah pendahuluan memang dia berat. Kerana khutbah ini dia guna bahasa yang tinggi. Kebiasaan ulama lebih lagi bila tulis dengan cara bentuk nazam, dia kena kemah, kena apa dia panggil ketat. Mana banyak isi, itu lebih, ya sangat berat lagi lah. Kalau khutbah ni biasanya dia berat lah, berat. Muqaddimah kitab bagi orang alim berat di atas kita. Tak kuasa lah pada dengan ilmu kita biasa, kita tak kuasa nak memahami dengan secara sepatut, dengan secara kandak pengarang sungguh. Kalau qadar ilmu kita, qadar kepandaian yang diajar oleh Allah kepada kita, kita tak kuasa nak faham. Kerana pendahuluan orang yang alim ini dia guna bahasa yang tinggi, kaedah bahasa Arab yang cukup segala ilmunya. Kalau dia ada ilmu balaghah, dia guna ilmu ma'aninya, dia guna ilmu bayannya, dia guna ilmu badai'nya. Tiga-tiga ilmu ni siapa tak mahal, tak alim tiga ilmu ni, tak boleh tak faham dengan secara selayak kita faham apa yang ditulis di pendahuluan kita. Kita nak buat pengukuran, kata seorang ni tinggi ke rendah ke ilmu dia, kita nak buat kita nak guna alat ukur, nak guna neraca buat timbang, setengah daripadanya kita buat timbang tentang pendahuluan dia itu. Kita tengok kalau pendahuluan dia itu cukup ilmu, itu makna dia seorang yang jadi tokoh lah, orang alim lah.
Kalau penduluan dia itu ringan-ringan, itu menunjuk kata dia tak tinggilah ilmu dia, tak tinggi. Kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang Kamadian ini, kita tengok di penduluan dia, di sirih pinang dia tu, nampak hebat sangat-sangat tinggi. Tapi bila masuk ke isi, Allah tawaibe, di penduluan tu masih manis cukup, semacam 3 rasa kedai tom yam dah, sedap rasanya. Tapi bila masuk ke isi sungguh tawaibe, garam pun tak masuk. Sebab apa? Sebab penduluan dia tiru sahaja, bukan isi daripada dia. Dia sendiri pun tak berapa faham yang dia penduluan. Itu yang tak ada amanah di masa Kamadian. Bila nak buat risalah magister, cari khutbah yang orang-orang alim mari masuk. Nak buat risalah doktorah, ambil khutbah orang mari masuk. Tiru-tiru, nak susun sendiri tak ada ilmu, tak pandai. Kita baca khutbah tu nampak hebat lah. Bila masuk ke isi, jadi cincang karung habis. Jadi tak tahu apa ke isi dia. Itu menunjuk kata kita tidak ada kemahiran yang tinggi. Kalau kita baca khutbah Imam Nawawi, tu kita boleh dapatlah makna ilmu dia yang sangat-sangat tinggi. Sebab tu saya setengah pada saya buat perhati, kata seorang ni halus tak halus, seorang ni tinggi tak tinggi ilmu dia. Saya perhati betul assalamualaikum, alhamdulillah, dia saya perhati boleh tahu dah. Ni bijak ni, ilmu banyak ni. Ni rasa apa lebih kurang dengan aku ya ni. Bolehlah buat ukur kata hak ni sama dengan aku. Hak ni lebih pada aku, kita boleh buat ukur lah. Kalau tengok dia mula alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kita tengok kat situ kalau kata wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, kata hak ni rendah ada aku dah, aku boleh lawan ni kalau macam ni. Boleh rasa dah. Dia tak asrafi, tak asyrafi. Jalah dah. Sing dengan sing pun dia tak halus. Bila dia tak halus, makna dia bukan orang halus tu. Sebab kalau asrafil anbiya, yang paling melampau daripada anbiya, orang yang melampau, orang yang membazirkan harta. Anbiya yang paling bazir, yang paling buang harta. Boleh ke yang makan melampau-lampau? Boleh ke Nabi kita seorang yang sangat melampau dalam makan, sangat melampau dalam minum? Tak boleh jadi. Ubah makna dia tak halus dah kat situ. Menunjuk kata yang isi hak lain pun dia tak halus sangat. Dia bercakap begitu-gitu ya. Bukan isi yang dia faham yang sebenar. Dia jual buah orang, dia buat menega dengan modal orang begitu, bukan daripada dia sendiri. Kita mesti kena halus. Nak perhati halus tak halus dia, cuba kita tengok tempat yang penting, tempat tak penting pun dia halus. Bila tempat hak penting dia sangat halus lah. Tempat yang tak penting sangat pun dia menghalusi dah. Dia nak jamu anak beranak dia, anak isteri dia pun dia buat tom yang hak sedap dah. Kalau kita pergi tetamu ke, tu lebih lagi lah. Kita biasa kalau anak beranak kita masak-masak masing-masing pun makan begitulah, tak penting sangat. Kalau tetamu baru kita raikan buat masak yang sedap-sedap, tak gitu. Kalau dia sendiri anak beranak yang biasa dia ni pun dia halus, dengan orang yang sebagai tetamu dia sangat lagi lah dia raikan. Kita sekarang 11:30. Lepas tu kita nak boleh? Boleh 15 minit lagi. 10 minit lagi, 45. Kita masuk sikit pada tajuk. Bait yang ke-9, musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih berkata aqsamu hukmil aqli la mahalah. Itu wazan dia. Aqsamu hukmil aqli la mahalah.
Dia panggil taqta'. Bahasa kita belajar ilmu arud dia panggil taqta'. Kita potong wazan dia tu. Nak break kat mana? Cara puisi dia berada kat tengah kelima boleh. Dia bagi wazan dia kat tengah kelima. Aqsamu ambil hukmu tu dia cakap huk tu dia panggil satu potong mustaf'ilun kat situ. Mil aqlila mahalah hiyal wujubu thumma listihalah. Sakat tu nama satu potong. Tihalah satu potong, satu keratan nama dia. Keratan wazan nama dia. Keratan wazan aqsamu hukmil aqli la mahalah hiyal wujubu thumma listihalah. Itu cara khat, cara tulis Allah. Al-istihalah dia tulis masuk hamzah, summal istihalah itu salah. Hamzah wasal dia tak boleh tulis hamzah, dia kena tulis alif saja. Alif, lam, alif. Tak boleh tulis hamzah. Hamzah wasal tak boleh tulis hamzah kat bawah, tak boleh hamzah kat atas. Kalau kita tulis iqra, kita tulis alif, tulis hamzah kat bawah, itu salah. Tak lepas periksa. Kena tulis iqra, tulis alif saja, tulis qaf, tulis ra, tulis alif, masuk hamzah ke atas, kerana itu hamzah qata'. Kena iqra. Kalau kita tulis hamzah kat bawah, kita masuk baris pula, baca bismillahirrahmanirrahim iqra. Baca begitu tak betul. Seperti Quran yang ditobak di India, cetakan India, dia masuk baris betul iqra, dia masuk hamzah, itu tobak yang tak betul, salah. Dia tak boleh masuk baris, kerana bila wasal, hamzah wasal dia tak ada. Kena baca bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau wasal, kalau kita wakaf bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kena orang belajar bahasa Arab, kena hamzah qata', hamzah wasal, dan cara baca hamzah wasal macam mana. Wasal tu iaitu dia gugur ketika wasal, tak ada dah dia, tak ada is, bila duduk kat tengah dia tak ada. Bila jumpa dua sakin, kena baris untuk nak menyelesaikan daripada perjumpaan dua sakin. Kat sini hiyal wujubu thumma lis, baris lam. Kalau tak baris lam, jumpa dua sakin, thummal lam mati, sin mati, dua sakin. Bila jumpa dua sakin, kita nak menyelesaikan dua sakin. Orang Arab dia tak bercakap jumpa dua sakin. Kalau bahasa Inggeris ada jumpa dua sakin banyak. Tak tahulah, saya katalah, saya pun tak pandai juga bahasa Inggeris. Rasa-rasanya ada jumpa dua saking. Nampak lidah dia belik-belik tu. Nampak putar-putar, nampak jumpa dua saking tu. Arab tak ada. Arab jumpa dua saking hanya ketika wakaf saja. Kalau tak wakaf tak ada jumpa dua saking bahasa Arab. Ketika wakaf adalah fil ardi, ra dan da, kedua-dua dia khalqa, lam sakin, qaf wakaf pun sakin, kerana sakin ada, kat tengah tak ada jumpa dua sakin. Sebab tu bahasa dia ringan. Kalau jumpa dua sakin ni dia berat, dua berat. Melayu kita hak jumpa dua sakin, ibu hak buat sarang tu, hak buat sarang di mulut gua Nabi tu, ibu apa? Masa Nabi masuk kat gua tu, ibu apa dia buat sarang kat depan tu? Yang buat karut-karut tu, pati untuk telur tu dia. Kalau bertani laba, dia berat itu jemput dua saking. Kalau kat sini lebah-lebah, lebah-lebah tu hak rendah tu, lemah-lemah tu. Kalau bertani dia panggil ibu laba, berat sikit lah. Bahasa Arab dia tak ada jemput dua saking. Bila jemput dua saking dia bariskan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau wasa qul huwallahu ahadunillah, dia bagi tanwin. Ahadunillah tak boleh. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, tak boleh. Dia berat, tak boleh Arab. Dia ringan, kena baris nun, baris tanwin. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad. Ringan pergi. Sini hiyal wujubu thumma listihalah, begitu. Kalau tak baris thumma listihalah, hamzah tak ada dah. Hamzah tak ada sebab dia kat tengah.
Kalau baca begini, hiyal wujubu summal istihalah, tak betul. Artinya pembahagian hukum akal, aqsam jamak pada qismun, segala bahagian. Itu asal ayat kalau bahasa standard petani, kalau bahasa standard kita Malaysia, segala bahagian, semua bahagian. Itu perkataan jamak, dia kata segala, semua. Lepas tu mufrad dia apa? Qismun. Qismun tu makna bahagian, iaitu semua bahagian, sekalian bahagian atau seluruh bahagian. Itu bahasa standard kita Malaysia. Seluruh, semua bahagian hukmil aqli, hukum akal itu la mahalata, tidaklah terlepas. La mahalata, tak dapat, tidak, tak boleh nak lari. Hiyal wujubu, ialah wujub. Thumma kemudian al-istihalah, kemudian istihalah. Thummal jawaz, kemudian jawaz. Jawaz ni apa dia? Thalisul aqsam, yang ketiga daripada segala bahagian itu. Yang ketiga daripada bahagian hukum akal nama jawaz. Maknanya hukum akal tak dapat tidak, tiga sahaja. Tiga inilah, iaitu hukumnya nama wujub, istihalah, jawaz. Itu hukum akli. Tak dikatakan seorang itu pandai alim ilmu akidah sekira dia tidak pandai hukum akal yang tiga. Seorang tak dapat kemahiran ilmu akidah sekira dia tidak pandai ilmu hukum akal, bahagian hukum akal. Mesti dia kena afrod hukum akal, hak wujub, hak akal hukum dengan kata wujub, hak akal hukum dengan kata istihalah, hak akal hukum dengan kata harus, dengan kata jawaz. Apa wujub? Wujub iaitu satu keputusan akal dengan secara pasti, dengan secara subut, dengan secara sungguh. Seperti kata wujud Allah. Wujud Allah akan buat keputusan dengan apa? Dengan kata mesti, tak boleh jadi sebelah ternapi. Nama wujud Allah, ada Allah itu di dalam hukum akal, akal hukum dengan kata wujub. Ada Allah itu nama wajib, perkara yang akal hukum kata wujub. Kuasa Allah, apa nak kata dengan cara hukum akal? Akal hukum kata mesti, tak terima ternapi, tak boleh jadi sebelah tidak kuasa, iaitu lemah. Kuasa Allah nama wajib, perkara yang akal hukum kata wujub. Allah sendiri nama wajibul wujud, satu zat yang ada dia mesti, hukum akal kata wujub, wujubul wujud. Allah nama wajibul wujud. Yang kedua hukum akal istihalah. Istihalah iaitu satu hukum akal, keputusan akal dengan napi satu perkara, dengan tidak terima sebelah subuk. Yang akal hukum kata tidaknya, dengan secara pasti, dengan secara tak boleh jadi sebelah sabit. Seperti Tuhan lain daripada Allah. Apa akal hukum? Hukumnya istihalah, tak terima subut, tak terima sungguh. Anak Allah, akal hukum dengan kata istihalah, tidak terima ada, tak terima sungguh. Istihalah itu nama keputusan akal tentang satu perkara. Perkara yang akal hukum dengan kata tidak itu nama dia mustahil. Oleh itu wajib dan mustahil itu bukan hukum akal, perkara yang akal hukum ke atasnya. Hukum akal ialah wujub, istihalah, dan yang ketiganya jawaz. Ada manusia ni apa akal hukum? Jawab dia hukum dengan kata terima kedua belah, boleh jadi. Ada dia terima, tak ada dia tak boleh jadi. Itu nama bahasa Arab kata jawaz nama.
Manusia ni, langit bumi manusia alam ke semua, nama dia jaiz, perkara yang bersifat dengan jawaz, yakni perkara yang akal hukum dengan kata jawaz, dengan kata boleh terima kedua belah. Perkara yang boleh terima dua belah nama jaiz. Akal hukum di atas perkara tu dengan kata jawaz. Mana wajib, mustahil, jaiz itu muta'allaq bagi hukum akal, perkara yang akal hukum ke atasnya. Hukum akal yang sebenar wujub, istihalah, jawaz. Fafham, maka hendak faham oleh engkau. Fahamlah. Bila engkau faham, munihta ladzatal afham, mudah-mudahan. Munihta tu jumlah du'aiyah, musannah doa kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dia suruh kita faham. Hendaklah engkau faham, kata hukum akal ada 3. Mintalah mudah-mudahan munihta dikurnia, diberi kepada engkau, diberi kurniaan kepada engkau lazzatal afham, akan kelazatan segala kepahaman, kelazatan faham. Harap bahawa engkau dapat kurniaan lazat faham, sedap faham. Ya, kalau kita faham sedap. Tak faham tu hak rasa nak jadi orang wali. Duduk majlis ilmu kalau tak faham nak jadi orang wali lah dah. Panah habis dunia, panah habis orang. Tinggal kita saja. Kadang-kadang tiang kat depan pun kita nak atuk biar hilang habis. Sebab kita tak ada sedap faham. Kalau kita faham, walau kita penat sejauh mana pun, setinggi mana pun, kita tak boleh nak jadi orang wali. Kita tetap nak faham, sedap faham ni sedap. Sebab tu orang-orang ahli faham tu dia baca saja pun dia tak payah makan lah. Kenyang dengan baca aja. Sedap faham. Lebih-lebih lagi baca Al-Quran, baca cakapan yang berisi dengan hikmah-hikmah, itu cukuplah. Kalau buat banding dengan kita, iaitu WhatsApp dengan Line itulah. Oh, tak pandai, tak payah makan lah. Sampai jam 3 pagi pun cukup, duduk dengar tu lah. Tak pandai, hak lain pandai habis, tinggal hak tu je. Itu lazah, nama dia sedap. Lepas satu, lepas satu kan nak tidur, mari lagi. Sampai 4-5 pagi pun. Bila pagi besok kerana mengantuk, semalam tahajud. Tahajudnya dia. Tahajud dengan apa? Dengan WhatsApp, dengan Line. Wal'iyadza billah. Wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi wallahu a'lam.